Okay, we will discuss on the example 1.1, yeah. Example 1.1, a ferromagnetic core is shown, which is this is the ferromagnetic core that we are talking about. Three sides of this core are of uniform width. Sama dia punya dimension lah untuk tiga bahagian, ya. The fourth side is somewhat thinner. Yang bahagian yang keempat ini lebih nipis lah. Right, lebih kecil. The depth of the core into the page is 10 cm. That is the first information come out in this question. The depth, kedalaman lah daripada surface ke dalam. This is two-dimensional image. So I hope you can imagine the depth of the core into the page is 10 cm. And the other dimensions are as shown in the figure. You can see the dimensions here for this particular ferromagnetic core. Alright. So, sedikit kecil lah, tak nampak, nanti saya zoom. Okay. There is a 200 turns coil wrapped around the left side of the core. N equals to 200. And relative permeability is given by mu r equals to 2500. Soalan dia, how much flux? Flux means flux. How much flux? Okay, ni flux. Sebelah kanan saya lagi. Okay, how much flux will be produced by 1 ampere input current? If I give this ferromagnetic core with 1 ampere input current, calculate the flux. Flux maksudnya phi lah. Flux yang berada dalam ferromagnetic core ni. Alright. So if I zoom this, you can see the dimension lah of this particular ferromagnetic core. Okay, dia bentuk dia 4 segi. Ada satu bahagian macam C macam tu. Ada satu bahagian macam C, ada satu bahagian macam I kan. So ada dimension yang 10, ada dimension yang 15. Okay. Then if we convert this to magnetic circuit, it will looks like the one on my right hand side here. So ada source ataupun MMF, and then phi mengalir dalam wire ataupun closed circuit ni. And then ada R1 and R2. Okay. So R1 is the reluctance of the first part, which is the smallest part. And R2 is the reluctance of the bigger part. Okay. So, saya akan lukis balik. Kalau tengok sebelah kanan ini dengan kiri sama sahaja. So, let's just have a look at this canvas, tutorial 1.1. So, saya dah lukis ni, the dimension here. Current input adalah I. Okay. I, which is I besar. I input current supply to this wire coil. So it will cause the flux dalam ni. Flux dalam ni mengalir dalam ferromagnetic coil ni melalui path L1 dan juga L2. Okay. So kalau dilihat di sini dari segi dimension, L1 tak sama dengan L2. So L1 is a bit smaller. L2 ini dia punya path adalah lebih panjang dan dia punya core, ferromagnetic core itu lebih besar. Right? What we need to do is to determine the flux. To determine the flux. And the bottom figure here, shows the magnetic circuit lah. Magnetic circuit of this ferromagnetic core. We have MMF. Okay, MMF ataupun F equals to N times I akan menghasilkan flux melalui circuit ini dan melalui satu reluctance that belongs to the first ferromagnetic core. Okay, first steel core lah. Alright. And then R2 iaitu R2
adalah yang berbentuk macam C tu. So kalau kita combine dua tu, seolah-olah kita nampak macam empat segi macam tu lah. Which is actually looks like a transformer core lah. Right? And then kita supplykan dia punya tu. Dan kita nak dapatkan dia punya phi. Okay? Dia dapatkan dia punya phi. Ingat soalan sebelum ni. If you can remember that phi is like F equals to pi R, kan? It is analogous to V equals to I R dalam electric circuit, kan? Alright. So, sekejap, saya pause sekejap. Saya ada nak buat. Okay. So, to answer this question, basically, we'll need to go back to the equation that we have studied. The first one is we want to determine the reluctance first, which is R1. So R1 is L1 divided by mu A1 lah untuk the first core. Core untuk L1 ini. Alright. And then kita determine R2, the reluctance of the second dimension of the core, which is L2. Which is L2 divided by mu A2 lah. A2 kan dalam kes ni. Okay. Dan ada information core depth into the page 10 cm. Core depth into the page 10 cm, meaning that the cross-sectional area must be 10 times 10 times 10 lah untuk core depth ya. So untuk bahagian yang ni, kalau boleh rujuk kat sini, dia 10 darab 10. Jadi untuk A1 ini, untuk A1, it is 10 times 10 cm. So 100 cm square. So it's 100 cm square. Convert to meter. 100 1 meter sama dengan apa? 1 meter square sama dengan 100 darab 100 cm square kan? Cm square. So yang ni matematik biasa je. So kita boleh cancel cm square. Nampak tak tepi tu? Then yang tinggal adalah 100 times 100 100 bagi 10,000 kan? 100 bagi 10,000. So cancel 00. Cancel dengan color lain. Cancel 00. Cancel. Then 1 over 100 is 0.001. So 0.00. Sorry, 0.01 meter square untuk A1. 0.01 meter square untuk A1. So dalam equation ni, untuk dapatkan R1, kita dapatkan A1 dan juga L1. Okay, untuk L1, macam mana kita dapatkan L1? Kita campur saja. L1 ni ingat dimension ni daripada sini. Pointer ni tak nampak jelas ada pointer. Tak apa. L1 tu nampak tak? 15, 30, 15. Tetapi
path dia punya path adalah yang atas sekali itu separuh. Okay, separuh daripada 15. Yang bawah sekali separuh daripada 15. So, the total is 30 plus 7.5 plus 7.5 actually. Okay, the path for the L1. Okay, so suppose that for L1, saya lukis kat mana? Saya tulis kat mana? L1. Suppose that it's 7.5 cm plus 30 cm plus 7.5 cm. That is the path for L1, which is tambah semua sekali 45 cm ataupun 0.45 meter. Semua convert dalam meter. So that is the path for L1. So kita dah ada R1, L1. Kita dah ada A1 dengan L1 untuk dapatkan R1. So basically for R1, it is equals to, again, L1 divided by mu tu sebenarnya mu R mu naught. Mu R mu naught A1. Relative permeability. So mu for this particular iron core for L1 part tu kan, for R1 is mu R mu naught. So given that mu R itu adalah berapa? Mu R is 4 pi 10 to power of negative 7. And mu naught, sorry, terbalik. Mu R is 2500. Mu naught is 4 pi times 10 power of negative 7. Kita semua dah ada information, kita boleh dapatkan R1. So L1 0.45 divided by mu R 2500. Mu naught is 4 pi 10 power of negative 7. A1 0.01. Okay. Then for the A1, for the R1, we get 14,300 ampere turns per Weber. So that is for R1. For R2, do the same, which is L2 divided by mu R mu naught A2. What we need to do first is to determine L2 and A2. So L2, untuk L2, rujuk balik kat dimension sini. Saya nak pergi kepada yang ni. L2, untuk dimension L2, dia punya path itu, untuk let's say saya nak mula dekat bahagian atas sekali. Let's say saya nak mula bahagian atas sekali. Bahagian ni nampak tak? Bahagian ni dalam figure ni. Okay, saya nak mula daripada situ. So boleh tengok closely. Sebenarnya dia mula macam 10 tu separuh daripada 10. Separuh daripada 10, 5 kan? 5 tambah 30 tambah separuh daripada 15. Abaikan cornering. Abaikan cornering. Tambah 15 ke? Bukan. Tambah 7.5 separuh daripada 15.
tambah lagi sekali 7.5. Okey. Tambah 30. Tambah lagi 7.5. Tambah lagi 7.5 bawah tu. Tambah lagi 30. Tambah 10. Okey. Itu cara dia. Macam mana nak kira path tu. Untuk L2. Okay. So path for L2. It start from 10 cm plus 30 cm plus 7.5 cm. Tambah lagi 7.5. Next. Tambah 30 cm. Tambah 7.5 tambah 7.5. Saya buat satu-satu lah. Yang ni saya nak letak kat bawah dulu lah. Ini saya padam je. Okay. 30 cm tambah 7.5 cm. Tambah 7.5 cm. Tambah bahagian bawah sekali 30. Dan akhir sekali 10 cm sekali lagi. Okay, equals to 30 3 kali. So L2 saya dapat kat sini 33 kali. Okey, untuk dapatkan L2 ni 10 sebenarnya kat sini bukan 10 ni, 5. Atas sekali 5 cm 5 cm, bawah sekali pun 5 cm sebab dia separuh saja. So 5 cm plus 30 plus 7.5 plus 7.5 plus 30 plus 7.5 7.5 30 dan 5. So baru kita dapat sum up all of the dimensions of path L2 and we get 130 cm. 130 cm. Okay. So in meter divided by 100. So it's 1.3 meter. So untuk R2 kita dah dapatkan L2 dan kita dapatkan pula A2. So untuk dapatkan A2 kat sini, untuk A2 saya tulis kat bawah ni lah. So A2, so dimension untuk A2 cross sectional area dia 15 darab dengan 10. 15 cm darab 10 cm. Dia punya depth 10 kan? Okay. So 150 cm square bersamaan dengan 0.015. 150 cm square. Ataupun uh, 0.015 meter square. Saya simplifykan di situ. 0.015 meter square. Then for R2, simply we have got the information. L2, A2 dah ada. Then just proceed calculating R2, which is L2 berapa tadi? L2 1.3.
L2 is 1.3 divided by mu R, mu naught sama saja 2500 darab 4 pi times 10 negative 7 darab dengan E2 berapa? 0.015 meter square. So R2 kita dapat berapa? 27,600 ampere turns per meter. As you can see, ampere turns per Weber. As you can see here, R2 dengan R1 ini, since R2 ini lagi kecil, R2 merujuk kepada dimension yang ni. R1 merujuk kepada dimension yang macam bentuk C itu. Okay. Of course, reluctance untuk R2 adalah lebih besar. Adalah lebih besar. Reluctance untuk R2 adalah lebih besar. Kerana dia punya core tu lebih besar lah. Alright. Okay, kita dapat R1 and R2. So, total reluctances REQ is R1 plus R2. Untuk semua sekali. R1 plus R2 tambah jadi 14,300 tambah 27,600. Jadi 41,900 ampere turns per Weber. Ingat unit dia. So, total reluctances R1 plus R2 is 41,900. Then, how about total MMF? MMF, which is F equals to N times I. So, we know that the number of turns is 200. Current is 1 ampere. It's 200 ampere turns for MMF. Okay, MMF ini 200 ampere turns. Reluctance R1 plus R2 41,900. Kita dah dapatkan phi. Okay, so total flux phi is F equals to Ni equals to phi R EQ kan. So kita dah ada semua information, rearrange this equation. Kita dah dapatkan flux phi. So flux phi adalah F over REQ. So 200 bagi dengan 41,900. Okay. So kita dapatlah akhir sekali flux phi itu 0.048. Unit dia adalah Weber. So that is for the question 1.